Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum Syahid Iskandar. Assalamualaikum pada semua yang hadir pada pagi ini. Moga dapat di-share kepada teman-teman kita yang lain. Ya. Jadi Umi dan semua yang hadir pada pagi ini, saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi satu sunnah Nabi SAW yang mungkin sebahagian daripada kita tidak ambil berat tentangnya, iaitu dari sudut pemakanan. Yang mulia Raja Ruzin, Alhamdulillah, terima kasih kerana ingat saya untuk sampai ke kuliah pada pagi ini. Walaupun kami sedang kesibukan, kesuntukan masa, tinggal 1-2 hari saja lagi, esok hari terakhir untuk Pesta Buku Kuala Lumpur pada tahun ni. Zuhairah ya, Hasimah Musa, Norita Ahmad, terima kasih kerana hadir. Anda ada peluang tolong share pada teman yang lain. Satu buatan yang insyaAllah mengandungi pahala, tapi tak keluarkan wang apa-apa sekalipun, Farah Wahidah. Tolong share pada teman kita yang lain. Lagi kalau mana Farid Misbah tak datang, Sufendi Al-Masalan tak sempat jumpa entah kat Pesta Buku Zainal Najir Ramlan, Kak Cibong, Nur Azman Rasidik, semua yang hadir. Nur Adidah binti Sabri Al-Masalan, Pekuning. Pada peluang tolong share pada teman lain. Sukma hati Al-Masalan, Maika Sumah Abbas. Dalam sebuah hadis daripada sahabat yang namanya Anas radhiyallahu anhu, Anas Malik, yang sentiasa berkhidmat untuk Nabi SAW, Iza Ma'mur Faizal Ilmi, فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع دباء من حوالي الصحفة. قال falam azal uhibbu duba mundu yawma'idh. Dalam sebuah hadis yang merupakan hadis sahih riwayat Ibnu Majah, bahawa Anas menceritakan satu hari, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Nulis, Taqwa Jannah, Akik Din, terima kasih semua. Alhamdulillah, Faria. Bahawa Anas Malik mendapati Nabi SAW dijamu oleh seorang sahabat, dan dalam jamuan itu makanan disediakan adalah roti daripada syair dan juga kuah yang mengandungi dubak. Dubak ni maknanya labu, ya. Dan Nabi SAW telah pun makan labu itu dengan gembiranya, dengan seronoknya. Kelihatan pada wajah Nabi keseronokan makan labu. Jadi daripada hadis ini, kata Anas Malik, mulai hari itu aku melihat Nabi SAW suka makan labu, maka di rumah aku tak pernah sepi dari labu. Salam Cikgu Rohaya, barakallahu fikum. Dah pergi ke booth Laki Biru di PWTC? Terima kasih ya atas kehadiran tuan-tuan semua. Jemputlah datang hari ni, besok hari terakhir. Ya, masih banyak lagi buku yang baik-baik untuk tuan-tuan miliki. Baik, kalau kita lihat dari sudut informasinya, labu ni, kalau kita lihat Indonesia, labu yang terkenal kata pengarang kitab Indahnya Makanan dan Perubatan Islam. Ini karangan satu tim dari kalangan pakar-pakar bahagian Quran, hadis, pemakanan dari universiti terkemuka di Malaysia dan luar Malaysia. Orang Melayu ni saintis makanan, mereka telah pun mengkaji, antaranya Dr. Fadli, Dr. Wan Nasruddin, Profesor Dr. Fatimah dan sebagainya. Jadi dalam buku ni mengatakan bahawa labu yang terdapat di Malaysia, labu manis Cina, labu manis Taiwan, labu ni boleh diklasifikasikan sebagai Cucurbita, Mosakata, Pepo dan sebagainya. Labu berasal daripada Amerika, daripada keluarga sebut tak erti tuan-tuan apa bahasa sains ini. Maka sama seperti temikai wangi, timun dan temikai. Labu manis juga dikenali sebagai labu kuning, dan dia dalam keluarga labu merah, sehingga sayuran buah yang tidak asing lagi dalam sayuran tradisional Melayu. Walaupun demikian, yang kita tekankan sekarang adalah Ummu Zubair Al-Hasalan, Faizah Khanum, Mustafa Khan. Jadi sebenarnya apa dimaksudkan? Ini merupakan satu makanan kegemaran Rasulullah SAW.
Di samping kita makan kurma, kita makan ruman, wafakihatan wa abba, wafakihatin kathira. Dalam Quran banyak menyatakan tentang ruman sebagai contohnya, kurma, an-nakhil, menceritakan tentang inab, iaitu anggur. Tapi jangan lupa dalam hadis-hadis juga merujuk kepada labu. Dan setengah daripada para ulama tafsir menjelaskan ketika Nabi Yunus AS dimuntahkan keluar oleh ikan nun itu dari perutnya dalam lautan yang penuh kegelapan waktu malam, perut ikan nun lagi, maka Nabi Yunus telah pun diberi oleh Allah SWT makan daripada pokok yaqtin. Wa anbatna lahu syajaratan min yaqtin, kami tumbuhkan untuk beliau pokok dari labu. Ini dalam surah As-Saffat ayat 146. Maknanya makanan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yunus ini tentulah satu makanan yang beri kepada baginda energi. Selepas begitu lama berada dalam perut ikan, tak ada apa pun dimakan kecuali sisa-sisa makanan yang ikan itu makan. Maka Allah berikan kepada Nabi yang mulia ni makan dari pokok labu. Kata kebanyakan para ulama tafsir, yaqtin merujuk kepada labu. Tak kisah tuan-tuan, labu hijau ke labu kuning ke, labu lah, keluarga labu ya. Jadi disebut di penulis ini, tak kala Nabi Yunus dilepaskan ke darat oleh ikan yang menelannya, Allah telah menumbuhkan pokok labu yang dapat melindunginya daripada panas matahari serta sumber makanan. Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan ketika mentafsirkan ayat itu, iaitu Allah telah menumbuhkan satu pohon di atasnya untuk melindunginya daripada panas matahari. Ibnu Juzai menjelaskan sungguhnya dikhususkan penyebutan labu kerana labu berdaun besar, teduhannya sejuk dan tidak didekati oleh lalat. Rupanya daun labu ni berguna untuk menghalau lalat. Okay. Sedangkan sungguhnya badan Nabi Yunus selepas keluar daripada laut itu tidak dapat menahan hinggapan lalat. Itu salah satu daripada tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala seperti disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya. Ya. Jadi perkara yang sangat menarik pada labu ialah buahnya besar, namun daunnya menjalar di atas tanah. Ini menunjukkan aturan Allah yang sangat hebat. Jika dijadikan pohonnya batang, nescaya pokok ini tidak mampu nahan berat puluhan buah labu yang besar. Manakala dalam sunnah seperti yang telah kita bacakan tadi, Nabi SAW sangat gemar makan labu. Walaupun Anas bin Malik ini akhirnya menjadi sahabat yang sangat kaya dan dihitung antara sahabat Ansar yang paling kaya, tetapi Anas tidak pernah mengabaikan makan labu. Sentiasa ada labu di rumahnya selepas beliau mendapati bahawa baginda Rasulullah SAW suka untuk makan labu. Baik ya? Dalam riwayat lain, Anas bin Malik berkata, "Kana Nabi yuhibbu al-qar'a." Nabi suka kepada labu dan juga keluarganya. Tebikai kuning ni satu family lah tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Baik. Jadi labu digunakan untuk merawat penyakit kulit. Nabi Yunus alaihissalam ketika baginda berada dalam perut ikan dalam tempoh yang masa yang lama, maka saya selalu buat kuih bingka labu, masya-Allah, sedapnya. Nanti boleh hantar aku masa dia. Tuan-tuan ya. Okey, bikers schooling pun ada, masya-Allah. Khalil Niswan, sauda-sauda. Ya. Jadi labu boleh dimasak atau jadikan puri, sayuran ataupun bahan yang ditambah dalam pie, sup, roti dan berbagai jenis hidangan lagi. Melili pula Ilio pagi-pagi ni kita baca Puan Kanisa CMS. Labu juga boleh dimakan secara mentah dan tidak mempunyai bau yang menarik minat semut ataupun serangga. Buah ini boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Benar. Pergi ke Gerik beberapa minggu lepas, saya beli labu sampai ini lagi, belum sempat masak, masih lagi keras, masih lagi elok Di Amerika Latin, bunga, daun, ujung akar yang menjala dimakan dan setengah kes buah labu dijadikan sebagai makanan untuk ternakan. Kajian yang meluas terhadap labu dihasilkan kerana kepelbagaian kepentingan dan fungsinya yang meluas dari segi biologi terhadap haiwan dan tumbuhan. Ini negara-negara maju seperti di Amerika Latin ya. Labu juga dijadikan sebagai hidangan tradisional seperti sayuran, pemanis mulut dan kuih tradisi, pengat, sira dan masak lemak. Kebanyakan buah labu mampu disimpan dengan baik dalam masa yang lama sekiranya tidak dirosakkan bahagian luarnya. Ini menunjukkan bahagian kulit yang tebal dan keras. Buah labu manis juga sangat sensitif pada kerosakan mikrob. Walaupun agak sejuk, labu mesti dibekukan atau dikeringkan. Baik tuan. Jadi dari sudut kesihatan, labu manis boleh mengurangkan paras glukos dalam darah mengikut kajian yang lalu.
polisakarida aktif daripada buah labu boleh meningkatkan paras serum insulin dengan nyata dan seterusnya mengurangkan tahap glukosa darah yang boleh meningkatkan toleransi glukosa. Ni benda-benda sifat saintifik lah tuan-tuan ya. Daripada buku yang namanya Indahnya Makanan Buatan Islam yang ditulis oleh satu tim di kalangan pensyarah yang merupakan pakar-pakar dalam Quran, tafsir, dalam hadis dan begitu juga dari sudut makanan di universiti terkemuka di Malaysia dan luar Malaysia Baik. Kemudian petua amalan perubatan tajhid dan perubatan Islam. Apa yang terdapat pada labu ini? Bengkak pada telinga, buat jus dan campur dengan air mawar, minyak mawar. Seterusnya titiskan ke dalam telinga. Isinya juga bagus untuk merawat bengkak pada mata. Ya. Terima kasih tuan akan share kepada teman yang lain Ainaul Mardiyah. Laili Abdul Jalil. Ada masalah siapa yang terlibat dalam kajian-kajian tertentu untuk kosmetik ke, untuk apa-apa kesihatan ke, ya, mungkin di samping kosmetik ramai orang buat dan mendedahkan diri kita kepada menonjolkan ialah aurat dan sebagainya. Mari kita masuk kepada bidang pemakanan. Mungkin boleh dibuat kajian lebih lanjut lagi perkara yang asasnya labu ni tuan-tuan. Ada orang buat minyak zaitun, ada orang buat apa lagi, minyak batu sauda, ada orang buat macam-macam lagi benda-benda yang berasaskan kepada penjelasan Quran dan hadis. Segala yang baik itu semuanya dibenarkan untuk kita guna tuan-tuan. Cuma kreativiti saja menentukannya. Ketika Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu berhijrah ke Madinah, maka beliau mendapati penduduk Madinah ini bergantung perniagaan mereka kepada Yahudi, apa saja dengan Yahudi. Macam kita umpamanya di Malaysia lah, apa saja tergantung kita kepada bangsa asing. Maka kreatifnya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika berniaga, beliau berniaga sama macam orang bukan Islam yang ada di Madinah. Tapi kreativitinya kalau jual unta tu, talinya, pelananya, maklumlah kalau kita beli unta mana boleh tak ada tali kan. Jadi pada tali itu beliau buat keuntungan. Maka demikian juga buah. Sama saja orang jual buah labu, kita pergi ke pasar-pasar ke market ke pasar tani ke, memang labu dijual. Tapi siapa yang kreatif untuk menjadikan labu ini mudah untuk dimakan, sebagai contohnya. Anak-anak kita makan cornflakes, makan makanan-makanan sedemikian pagi-pagi nak pergi sekolah contohnya. Ya, boleh tak labu ni diproses menjadi satu snacks yang bolehkan untuk mereka makan? Contoh, boleh difikirkan. Ya, alangkah bergunanya buku ni tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan dekat Kisah Buku di Pustaka Biru pada hari ini. Datanglah beramai-ramai. Indahnya buku ni, indahnya makanan buatan Islam. Ia bukan saja berdasarkan kepada kajian saintifik, tapi ia datang dengan Quran, dengan hadis, penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh ulama tafsir, ulama hadis dan sebagainya, diserasikan dengan kajian moden. Baik. Apa lagi kegunaan labu? Labu juga berguna untuk mengubati demam panas. Kupas kulit buah labu, buang biji, basuh bersih-bersih, potong kecil, masak kemudian makan. Ia boleh mengurangkan kadar temperatur yang tinggi. Tapi jangan lupa tuan, mendapat perawatan dari doktor itu pun penting, terutamanya bila melibatkan anak-anak Kemudian labu juga berguna untuk merawat barah. Kupas kulit labu, buang bijinya, basuh bersih, potong kecil, masak dan makan. Amalkan selalu. Ya, dalam bahasa Arab sebut al-wiqayatu khairun minal ilaj. Wiqayah maknanya melindungi lebih baik daripada merawati. Kan? Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi melindungi lebih baik dari merawat. Kerana kalau dah kena nak rawat payah. Tapi sebelum kena, ambillah makanan-makanan yang bersifat alami seperti ini. Satu makanan yang bersifat tabi'i yang Allah sedang tumbuhkan, organik. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian dia juga boleh mengubati bagi orang lelaki hernia contohnya. Masak lomak Safi Sadiqin Zulkifli Jadi antara perkara yang boleh diatasi juga ialah penyakit buah pinggang. Buah pinggang bermasalah, iaitu kupas kulit buah labu, buang bijinya, basuh bersih-bersih, potong kecil, masak dan kemudian makan selalu. Ini yang merupakan nasihat daripada mereka yang pakar. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, tuan melihat hadapan ni merupakan golongan pakar yang dimaksudkan, pengkaji sains pemakanan untuk menjadikan bahan ni mempunyai rujukan, sandaran. Ni pakar penulisannya. Di awal buku ni dinyatakan nama-nama mereka.
Prof. Dr. Fazli Rahim, Profesor Dr. Wan Nasruddin, Profesor Dr. Alina, ramai mereka ni. Profesor Madia, Dr. Sahila, Profesor Dr. Nuraini Talib, Dr. Wan Aida, Dr. Wan Juliana, Dr. Izfariza, Dr. Al-Malia, daripada luar negara pun ada Dr. Radin dari Singapura, Dr. Nida, ramai tuan-tuan. Ada lebih 10 orang yang terlibat dalam tulisan buku ni. Mereka merupakan golongan yang pakar dalam bidang kajian terhadap pemakanan dalam kehidupan kita. Baik, kita lihat lagi antara perkara-perkara yang dinyatakan berguna pada labu ini seperti mengikut kajian mereka. Apa lagi? Kemudian ini juga berguna bagi orang yang mengalami penyakit dipanggil sebagai penyakit semput. Apa dipanggil? Apa semput ni? Asma. Ya. Jadi sesak dada. Rebus daun labu secukupnya hingga mendidih. Setelah sejuk, tapis, kemudian masukkan sebiji telur ayam kampung, kacau hingga rata, kemudian minum. Ini boleh diamalkan semuanya baik-baik tuan, telur ayam kampung. Dan dia juga berguna untuk merawat leukemia. Masak buah labu, makan sebagai sayur, amalkan selalu. Kemudian labu juga berguna untuk mengurangkan tekanan darah tinggi. Terima kasih Ustazah Cikgu Rahya. Kupas buah labu, rebus hingga mendidih, kemudian minum airnya manakala buahnya dimakan. Justru tak mustahil lah Nabi SAW sangat gemar labu ini. Ya, Rasulullah SAW sakit, pening, demam, berlaku pada Rasulullah SAW. Ada orang mengatakan Rasulullah tak pernah sakit, itu tak betul. Rasulullah SAW sakit. Tajuk buku ini adalah buku tajuk dia, Indahnya Pemakanan dan Pengubatan Islam. Kalau nak beli online pun boleh. Tekannya www.telaga-biru.com.my, boleh order online. Tapi kalau datang ke booth pada hari ini, dapat tanda tangan dari saya insya-Allah. Ya, datanglah pagi-pagi ni. Sampai tengah hari insya-Allah ya. Jadi kat booth pun kita bagi harga special untuk mereka yang datang, terutamanya kalau jadi ahli ya. Ini dari sudut isi kandungnya ya. Besar buku ada, Nix ada. Siti Nur Azila datang ke booth kami di Telaga Biru. Lagi antara kelebihan labu seperti dikaji oleh saintis Islam, dia juga merawat buasir. Ya Allah, kalau orang kena buasir ni, ya Allah yang tahu tuan-tuan, mohonlah kepada Allah selamat dari penyakit ni. Bagi ayah kita yang kena buasir, kesian tuan, duduk dalam bilik air berjam-jam. Bila berada bilik air tu meneran nak buang air, ya, nak masuk, ya Allah Rabbi, kena makan ubat. Ada di besar buku ada. Tak banyak dah buku ni. Datang bagi mereka yang jauh boleh order online saja. Tapi kalau datang ke pesta buku pada hari ni dapat diskaun special. Saudara-saudara. Lagi kalau kita perhatikan, antara rawatan yang disyorkan dengan pemakanan labu ni iaitu kecacingan. Orang yang kena cacing. Cara yang pertama, sediakan 1 sudu habatus sauda, 3 ulas bawang putih, dan 1 sudu minyak zaitun, ya, kemudian kacang putih dan biji-biji labu yang manis, labu-labu manis. Siapkan bahan ni seperti buat sandwich dan makan setiap pagi sambil minum, ya, sebagai contohnya air kacang dal. Kemudian cara yang kedua, belah labu manis dan ambil 30 hingga 50 gram bijinya, tumbuk halus dan campur dengan susu. Minum selama 3 hari berturut-turut dengan minum ubat laksatif pengosongan perut yang kuat. InsyaAllah maka mereka yang mengalami masalah kecacingan, perut kembung akan sembuh insyaAllah dengan izin Allah. Ini merupakan petua yang berasas kepada kajian. Bagi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Jadi seperti yang telah saya sebutkan, tentulah apa yang disebut oleh Allah dalam Quran, apa yang disebut dalam hadis, tentu ada kelebihannya. Pertama tadi kita baca ayat daripada surah As-Safar ayat 146, wa anbatna lahu syajaratan min yaqtin. Jauh kena beli online, dia boleh. Itu bila Nabi Yunus keluar dari perut ikan, maka Allah SWT telah pun menghadiahkan untuk baginda yang kita baca ayat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus dalam perut ikan itu mohon kepada Allah, beristighfar. Nabi yang mulia ni maksum, tapi baginda tetap beristighfar kepada Allah, minta kepadanya diampunkan dan dikeluarkan daripada kesukaran itu. Lalu Allah SWT pun menyelamatkan baginda
dan ikan itu pun memuntahkan Nabi Yunus keluar dari perutnya, dan Allah tumbuhkan untuk baginda pokok yaqtin, iaitu pokok labu, kata para ulama tafsir macam Al-Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dan tafsirnya. Jadi kat sini dia tunjuk jadi labu. Tengok ni, buku ni best tau. Rugi tak beli, rugi tak ada. Jadi labu ni gambarnya pun sharp, alhamdulillah. Dan juga ada peta minda tentang kegunaan labu, manfaat yang ada pada ini. Ya. Dan ada banyak lagi bahan yang disebut dalam Quran yang merupakan amalan Nabi kita Salam ni. Contohnya apa ni? Halia. Ni cerita tentang halia. Tengok halia. Halia kan, ada gambarnya, ada hadisnya menceritakan tentang zanjabil ni. Zanjabil dalam Quran Rasulullah SAW sebagai contoh, yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ya, dalam syurga mereka diminum dengan bekas-bekas yang indah macam piala yang mengandungi halia. Ya, halia ni satu makanan istimewa untuk ahli syurga tau. Ya, jadi diterangkan tadi tentulah berbeza daripada apa yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Ini rawatan pada perkara yang berkaitan dengan halia ni, benda yang boleh diselamatkan, boleh dikurangkan risikonya penyakit-penyakit tersebut. Gitu juga menceritakan tentang padam, apa kelebihan yang ada pada padam. Ya, Quran dan juga hadis yang menceritakan tentang perkataan ni. Ya, kacang kuda pun ada kelebihan yang ada kat sini. Rugi tuan-tuan kalau tak memiliki buku ni. Pisang. Ya, pisang pun ada disebut dalam Quran ya. Ya, wa talhim mandud dalam surah Al-Waqiah ayat 29. Talah ni bahasa orang Yaman merujuk kepada pisang. Dalam Quran merujuk kepada perkataan-perkataan yang kabilah-kabilah Arab gunakan. Zanjabil itu halia ya, zanjabil itu halia. Berapa harga buku ni? Harga sebenar dia RM70, tapi di Biasa Buku ada special harga. Kalau beli online pun ada special, tapi di Biasa Buku lebih special lagi. Okay, apa lagi yang terdapat dalam buku ni tuan-tuan? Bawang. Dulu Tuan Guru almarhum Datuk Dr. Harundin suka makan bawang putih. Pada beliau menjelaskan ada banyak kelebihan yang terdapat pada bawang putih yang kita tak tahu sebenarnya. Ini cerita tentang bawang putih. Bawang putih, bawang merah ya. Tengok keluarga bawang. Cantik tak gambar dia? Mana Najwa cantik tak gambar dia? Cantik kan? Terang kan? Ya. Ceritakan tentang bawang sebagai contohnya. An Jabir qala nahara Rasulullah sallallahu an akli al-basal al-kurath فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه شجرة الممتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتعزى كما يتعزى منه الإنسان. Nabi melarang kita makan bawang yang tidak ditumis, yang tidak dimasak. Bawang ni mengeluarkan satu bau yang menyebabkan mulut kita berbau, dan malaikat tidak suka kepada mulut orang berbau. Maka Nabi tak galakkan untuk orang makan benda-benda yang bau seperti petai, kerdas dan sebagainya datang ke masjid. Dan kata bau itu menyakiti jiran yang sembahyang, sebagaimana menyakiti juga malaikat yang hadir. Baik, apa lagi kelebihan yang disebut dalam buah-buahan? Yang disebut dalam ni buah bidara. Tengok buah bidara. Dipanggil sidrun. Bagaimana dapat buku ni? Buku ni boleh kita beli secara online dekat www.cagabiru.com.my ataupun datanglah ke pesta buku di PWTC. Tinggal 2 hari saja tuan-tuan. Hari ni hari esok. Kalau datang hari ni dapat diskaun menarik, dapat tengok buku-buku lain dan dapat tanda tangan saya insya-Allah. Main datang, bawa lah anak-anak. Ya, kita jaga diri kita. Kalau kita perhatikan tentang sebutan buah bidara dalam Al-Quran surah Sabah sebagai contoh yang ke-16, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sayl al-'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamtin wa athrin wa shay'in min sidrin qalil. Ketika mereka paling ni cerita tentang penduduk Yaman yang satu masa dahulu mereka prosper, kaya. Ya, Khadijah nak beli, cantik memang, jelas gambarnya.
kami menggunakan untuk buat buku ni kamera yang high resolution untuk pastikan gambarnya jelas. Ketika mereka ingkar, kami telah hantarkan kepada mereka banjir yang binasakan. Kami gantikan 2 kebun mereka yang subur itu dengan 2 kebun lain yang berisi dengan pokok-pokok yang pahit buahnya, buah yang jarang-jarang berbuah dan sedikit pada pokok bidara. Allah hancurkan tempat yang namanya Sabak itu, lalu jadikan semua tanamannya rosak. Diceritakan bahawa kat situ dalam Quran, kalau seseorang petani ataupun pengusaha nak ceritakan bagaimana hebatnya, makmurnya tempat itu, mereka pergi bawa bakul letak atas kepala, tak payah jolok, buah tu jatuh dalam bakul. Kayanya apple, anggur sebagainya. Bila mereka ingkar, maka Allah telah hancurkan mereka dengan datangnya banjir. Empangan yang ada di situ pecah, tikus menggigit dinding empangan itu. Empangan itu pun hancur, pecah. Itu disebut oleh Ibn Jarir Tabari. Dan akhirnya musnah tempat itu. Dan tapi Allah tetap merahmati mereka. Kenapa Allah bersumpah dengan buah? Allah layak bersumpah dengan apa saja, kerana Allah lah zat yang paling agung yang menjadikan itu semua. Dan menunjukkan kepada keistimewaan yang terdapat pada buah itu, dari sudut rawatannya, dari sudut kelebihannya, kepentingannya untuk kita ambil. Yang tadi sebab Allah bersumpah. Lagi kalau kita perhatikan dalam syurga nanti, Allah gambarkan wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrin makhdud wa talahim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Golongan kanan, alangkah bahagianya golongan itu, mereka bersenang-lenang di bawah pokok bidara yang tidak berduri, pisang yang tersusun rapi, naungan yang tetap terbentang, dan air yang sentiasa mengalir. Ini surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah yang digalakkan kita baca seperti dalam hadis Tabarani dan lain, yang memberikan kepada kita keselamatan dari kefakiran, insya-Allah, dengan izin Allah SWT juga. Baik. Lagi tuan, ada banyak hadis yang menunjukkan kepada kelebihan pokok bidara. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa amarani an aghtasil ma'in wa sidrin. Menceritakan tentang Qais bin Asim datang bertemu dengan Nabi masuk Islam, maka Nabi suruh Qais ini untuk mandi dengan air dan juga bidara, air yang campur dengan bidara. Itu juga tuan-tuan, untuk tuan-tuan yang mereka yang terkena sihir pun digalakkan untuk menggunakan daun bidara untuk merawat. Sebagai contohnya, ditumbukkan daun bidara itu dengan air, seperti yang kita boleh baca dalam hadis-hadis. Ini mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Boleh kita amalkan tuan-tuan. Kalau kita dapat tanam di rumah kita pun, pokok bidara bukan susah sangat pun untuk tanam. InsyaAllah dengan cara demikian kita dapat mengamalkan satu perkara yang digalakkan dalam Islam. Lagi tuan-tuan dengar. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an damil haid yakunu fi thawb faqala ukihi bi dhila' wa ghsilihi ma'in wa sidrin. Kisah tentang daripada Ummu Qais bin Mihsan, beliau berkata bahawa wahai Rasulullah tentang darah haid, maka Nabi telah pun mengatakan kepadanya supaya kalau darah haid terkena pada pakaian, maka gosoklah ia, bersihkan. Ini dengan zuhudnya kehidupan zaman dahulu, mereka kurang air, hilangkan spot darah itu dulu, kemudian basuhlah ia dengan air dan juga bidara, hilanglah baunya. Ini antara buah-buahan yang disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Tembikai pun ada tuan-tuan. Tembikai ada sebut dalam Quran ke? Dia betul ke ada, tak ada? Saya direct tidak ada. Tapi kalau kita lihat, ni buat tembikai, gambar cantik tau. Boleh jadi dengan coffee table book. Kita kat pejabat kan, tunggu sementara dapat entertain seseorang customer client ke, letak atas meja. Boleh orang duduk, tak ada lengung baca WhatsApp, dia balik-balik. Letak buku atas meja, boleh mereka baca. Tembikai, tembikai kuning, tembikai merah, tembikai susu, tembikai susu Apollo. Dalam Quran Allah menyatakan surah Al-Mu'minun ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين
Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun tamar dan anggur melaluinya, bagi kamu buah-buahan yang banyak dalamnya, dan daripada hasilnya kamu makan. Kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang tumbuh di kawasan gunung Saina, yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang yang makan. Dan surah Ar-Rahman ayat ke-52 Allah menyatakan, fihima min kulli fakihatin zawjan. Dan berarti terdapat dua jenis buah, dan setiap-tiap buah-buahan itu biasa luar biasa. Ya, baru ni kita secara tak langsung, ini adalah buah yang pokok yang menjala, iaitu pokok labu, pokok temikai. Ini Allah telah sebut secara indirect dalam Quran, ya. Buku ni benar, ya, buku ni bertajuk Indahnya Pemakanan Perubatan Islam. Kat Shopee pun ada, masya-Allah, ya. Baik. Kerana Rasulullah SAW ya'kulu bil-tiq bil-rutabi. Nabi makan temikai bersama dengan kurma yang masak. Anna sallam kana ya'khudhu rutab bi yaminihi wal bittiq bi yasarihi fa ya'kulu rutab bil bittiq wa kana ahab al fakiha ilaihi. Bahawa Nabi mengambil rutab dengan tangan kanan dan temikai dengan tangan kiri. Lalu baginda makan rutab bersama dengan temikai. Dan itulah buah yang paling baginda suka, iaitu kurma. Rutab ni buah kurma, buah kurma yang telah pun masak dipanggil rutab. Jadi Nabi makan, dalam hadis ini menunjukkan Nabi makan kurma dan juga buah temikai. Menurut Imam Suyuti, temikai mempunyai 10 kebaikan. Kerana ia merupakan makanan Rasulullah SAW, ada 10 kelebihan. Antaranya, ia sebagai makanan yang menghilangkan bauan pada mulut. Ia mengandungi garam potasium, dapat membasuh perut, memperbanyakkan air bagi orang lelaki, air mani, ya, meningkatkan keinginan untuk suami isteri di sudut jima, merawat penyakit yang dialami oleh orang yang kedinginan seksual, mencantikkan kulit. Temikai juga dapat melawaskan kencing. Oleh itu Ibn Qayyim mengkategorikan temikai sebagai satu daripada 3 raja buah, termasuk anggur dan juga rutab. Masya-Allah, baru pagi ni baru tahu, makan buah temikai boleh meningkatkan keinginan seksual, ya, orang mengalami kedinginan. Jadi ini digalakkan. Kemudian untuk melancarkan sistem aliran kencing seseorang, bagi orang yang kena penyakit prostat, boleh makan temikai, seperti disebut oleh Ibn Qayyim dan juga disebut oleh Imam Suyuti. Selepas Ibn Qayyim dari Imam Suyuti yang juga mengkaji Tib Nabawi, iaitu perubatan Nabi SAW. Pukul apa jam? Jadi tuan, setakat ni saja dulu untuk renungan pada pagi ni. Terima kasih kerana menjemput saya berkuliah bersama tuan walaupun kesibukan kami dalam Pesah Buku. Ada yang bertanya tadi, Ustaz tak bagi kuliah ke? Terima kasih lah, mengingatkan saya untuk menyampaikan kuliah pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga kita dapat manfaat daripada sedikit tazkirah tentang makanan cara Nabi SAW. Baginda contoh terbaik dari sudut peribadatannya, dari sudut kekeluargaannya, dari sudut amalan kehidupan baginda, makan dan minumnya. Itulah contoh yang paling baik untuk kita ikuti, sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan buku Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam ni sangat wajar untuk tuan-tuan miliki. Datanglah ke booth Telaga Biru pada hari ini. Esok last Pesah Buku KLIBF Kuala Lumpur International Book Fair ni, selepas lebih 2 tahun menyepi kerana pandemik, Alhamdulillah Allah beri pada kita kesempatan kali ini untuk mengadakan program jualan buku pada harga yang sangat menarik. Dapatkan di Pesta Buku kami di tingkat 4, Dewan Tun Razak. Datang tahu, bawa anak-anak. Banyak lagi buku sekolah yang terbitkan, Quran yang kami terbitkan, Tafsir Ibn Katsir pun tinggal tak banyak dah. Dan begitu juga ada buku Kenali Rasul kita Muhammad SAW. Ada buku baru bertajuk Mudahnya Sirah Nabi karangan Ibn Jama'ah, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Okey tuan-tuan, datang saudara-saudara Ummu Uwais, Musa'ab, Isna Iza, Chris 14. Terima kasih datang semua, Hajah Hamidah, Khalil Miswan. Buku ni sangat baik, boleh baca sendiri, baca dengan anak, usrahkan dan amalkan perubatan Nabi kita SAW. Orang bangga dengan perubatan Cina. Sebenarnya Rasulullah SAW mempunyai para sahabat, para ulama Islam yang dahulu telah mengkaji. Kalau tak ada Ibn Sina, tak ada tahu kaedah-kaedah rawatan dan juga pisau gunting yang telah pun beliau explore berapa ratus tahun dahulu, menjadi asas kepada perubatan moden. Hebat orang Islam. Jangan duk fikir orang lain ni punya latar belakang pengkajian perubatan. Umat Islam juga tidak ketinggalan.
Wisdom ini diberikan oleh Allah kepada mereka bila mereka baca Quran, mereka baca hadis. Cikgu Rohaya, terima kasih. Kenang aku dan doamu. Sakan saja wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Sabrudi, Salih Abakar, terima kasih semua. Tolong share pada teman lain, Khadijah Sulaiman, Aling Amar, terima kasih semua. Jimmy Azlin, ya boleh dapati di okey. Sauda, terima kasih semua. Jibril. Baik, setakat ini saja dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala', darki syaqa wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min baras wal junun wal jam min sayyi asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله امين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih tuan. Jumpa di Pesa Buku. Anda ada kesempatan, ada peluang hari ini dan esok hari terakhir di WTC, World Trade Center, dulu dikenali sebagai WTC. Kami tingkat 4 dekat dengan Dewan Tun Razak. Terima kasih, saya kenal kami doa juga. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Pagi esok insyaAllah saya ada kuliah subuh di Masjid Ara dan Mansara. Malam ni kat mana ni? Malam ni kat Ceras kalau tak silap saya. Bagi tuan-tuan yang kesempatan, bolehlah ikut perkembangan kami dan dapatkan buku-buku ni. Baca di rumah, hadiahkan untuk orang kita sayang. Ingat tau, al-wiqayatu ghairu minal ilaj. Mengelakkan ataupun menjaga diri kita daripada makan yang tidak sepatutnya lebih baik daripada merawat bila ia telah berlaku. Merawat sangat sukar, tapi wiqayah ni, to cure is better than to prevent. To prevent is better than to cure. To prevent. Maka elakkan diri kita daripada terkena satu benda, kerana nak merawatnya bukan benda yang mudah. Makanlah cara Rasulullah SAW. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.